وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini, pada malam 27 hari bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Bersempena juga dengan satu peristiwa yang berlaku lebih kurang juga 1443 tahun dulu. Iaitu peristiwa ini berlaku pada tahun mungkin setahun atau 2 tahun sebelum peristiwa hijrah, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia berlaku lebih kurang selepas 12 tahun atau 13 tahun Nabi kita SAW mendapat mandat kenabian, dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul. 13 tahun kemudian macam-macam berlaku, peristiwa berlaku, dan pada tahun yang ke-12 atau 13 berlaku satu peristiwa yang penting dalam kehidupan pribadi Rasulullah SAW, iaitu apa yang dipanggil tahun kedukaan, tahun duka cita, yang mana dua orang yang merupakan tonggak ataupun tempat dia bergantung dalam hidup dia sebelum itu, iaitu isterinya Sayyidatina Khadijah, dan bapa saudaranya Abu Talib yang menjaga dia sejak baginda berumur 6 tahun meninggal dunia. Selang sebulan atau 2 bulan daripada mula-mula isteri dia meninggal, kemudian bapa saudara dia pula meninggal. Jadi itu merupakan satu musibah yang sangat besar. Dia, isteri dia dah yang membantu dia sejak daripada awal. Kemudian bapa saudaranya juga memberi perlindungan. Oleh kerana bapa saudaranya itu walaupun tidak memeluk Islam, tetapi dia tetap menjaga keselamatan anak saudara kesayangannya. Jadi orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh tubuh badan, mengapa-apakan baginda. Tetapi setelah meninggal Abu Talib, ketua keluarga yang baru itu ialah Abu Lahab, bapa saudaranya yang seorang lagi yang dari awal menentang Islam. Jadi dia tidak boleh lagi mengharapkan apa-apa pertolongan daripada ketua keluarga dia. Dia cuba untuk mencari perlindungan, pergi ke kota Taif. Kota Taif lebih kurang 30 km, sehari perjalanan kalau naik unta daripada Makkah, untuk mendapat sokongan penduduk di situ. Tetapi malangnya mereka lebih ganas lagi lah. Baginda
Maki Hamun, dihalau keluar, dibalik batu, sehingga berdarah-darah. Jadi ini tidak tahun yang sangat-sangat sedih bagi baginda Rasulullah SAW. Tetapi seperti setiap sesuatu musibah itu diikuti dengan sesuatu yang gembira, pertolongan Allah, maka berlakulah apa yang panggil peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang merupakan, boleh dikatakan, turning point dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Kerana apa? Selepas berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ini, artinya Islam yang nampak macam sudah nak pupus, hadapi berbagai masalah, mula naik, dan daripada itu dia terus naik sehingga kejayaan di dakwah Rasulullah. So baik, kita bermula agaknya dengan dalil berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dari dalam Quran sendiri, iaitu disebut dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, surah nombor 17, mulai daripada ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Satu ayat yang mengesahkan. Jadi kita tidak bergantung kata cerita-cerita atau hadis saja. Peristiwa ini memang berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjid Al-Haram, Masjidil Haram di Makkah, ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana kami berkati sekelilingnya. Barakna haulahu, yakni Masjid Aqsa, sekeliling Masjid Aqsa itu diberkati. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Rasulullah SAW, min ayatina, daripada ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan, kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Secara ringkas, yang peristiwa Isra ini ialah dikatakan perjalanan malam. Isra maknanya perjalanan malam, perjalanan pada waktu malam. Jadi boleh mana-mana orang boleh Isra. Kita berjalan pada waktu malam, itu namanya Isra. Tapi ini istimewa, istimewa. Isra, berjalan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestin, Jerusalem, Baitul Maqdis, Berapa jauh?
lebih kurang daripada Shah Alam ke pergi Bangkok. Itulah jauhnya daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis tu lebih kurang 1,200 kilometer, ya. Dari kalau straight line lah, as the crow flies, ya, sampai ke itu. Tapi perjalanan ini dilakukan dalam masa 1 malam saja, ya. Sangat cepat, ya. Dia pergi, ya, ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Naik ke langit yang paling tinggi sekali, ya. Di atas, mengatasi langit ketujuh, ya. Langit itu dikatakan ada 7 lapis, ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia mengatasi lepas ke atas lagi, ya. Kepada satu tempat di mana malaikat Jibril sendiri tidak dapat sampai. Dan di sana dia dikatakan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana berhadapan itu Allah alam, tapi dia berdialog dengan Allah sendiri, ya. Dan kemudian selepas itu, ya, dia turun balik, kemudian, ya, ke Baitul Maqdis, kemudian pulang ke Mekah, ya. Semuanya dalam masa 1 malam, ya. Malah dia kata sini subhanallazi asra bi'abdihi lailan, ya. Asra tu sudah maknanya perjalanan malam, tapi dia sebut lagi lailan. Lailan di situ sebenarnya maknanya malam juga, ya, pada umumnya. Tetapi kalau asra itu sudah perjalanan malam, kenapa lagi nak sebut malam pula pada waktu malam, kan? Jadi lailan di sini mungkin bermakna dengan suatu waktu yang sangat-sangat cepat, ya. Bayangkan, ya, pada masa itu kalau orang nak pergi ke Baitul Maqdis memakan masa, ya, perjalanan, ya, berapa? 1 bulan untuk pergi, ya. Naik unta 1 bulan, balik 1 bulan. Jadi sekurang-kurangnya 2 bulan diperlukan, ya. Tapi Nabi melaksanakannya dalam masa 1 malam, ya. Dan itu sebab keesokan harinya apabila dia menceritakan apa yang berlaku ni, ada orang yang sudah masuk Islam jadi murtad, ya. Kerana tak boleh percaya, dia kata ini satu peristiwa yang tak masuk akal, ya. Dia jadi murtad, ya. Ada orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dia tidak ada soalan langsung. Kalau Rasulullah SAW cakap itu, itulah yang benar. Dia terima terus, tidak soal lagi. Dan itulah sebabnya maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dipanggil As-Siddiq, ya. Kerana dia membenarkan, ya, kalau sesuatu itu datang daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada soal lagi, dia terima, ya. Tak ada orang yang macam itu, ya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, ya, mendapat gelaran itu, ya, kerana dalam hati dia tidak ada apa-apa syak, ya, bahawa segala apa yang datang daripada Rasulullah SAW itu adalah benar, ya. Ada juga orang mengatakan ini bukan satu peristiwa yang benar-benar berlaku, ya. Kerana kita boleh tengok kepada ayat Quran ini, ya. Sebelum saya pergi kepada cerita itu, kita bagi background sikit, ya, tentang ayat Quran itu, ya. Perkataan asra, ya, asra maknanya ketika saya kata tadi berjalan malam, tetapi di sini ada asra bi abdihi, ada satu huruf ba. Bila ada huruf ba dalam bahasa Arab,
bila diikuti dengan berubah, ini bermaknanya perbuatan itu bukan dilakukan oleh orang yang berjalan itu, bukan dengan kehendak orang yang berjalan malam itu, tetapi dia dijalankan, dia dibuat berjalan, artinya ya, bukan atas kemahuan dia sendiri atau kehendak dia sendiri atau inisiatif dia sendiri untuk berjalan malam itu, tetapi perjalanan itu saya nak kata dipaksakan tu mungkin terlalu keras lah, tapi diperlakukan kepada dia ya. Siapa yang memperlakukan, siapa yang menjalankan dia tu ya? Asra bi abdihi ya. Yani Allah membuat dia berjalan pada malam itu. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada dia beberapa tanda-tanda keajaiban ataupun kebesaran dan kekuasaan Allah ya. Dan dia di situ Nabi kita Rasulullah SAW dipanggil abd. Abd iaitu perkataan abd maknanya hamba ya. Hamba. Jadi apa significance perkataan hamba ni? Hamba ini ialah satu panggilan yang sangat-sangat tinggi. Kalau seseorang itu ya, kalau kita baca Quran dan ya, apa ni, tulisan-tulisan lain ya, yang berkenaan dengan perkara ini ya, perkataan abd ya, adalah satu panggilan di tahap yang tertinggi sekali ya. Kalau seorang manusia itu dipanggil hamba Allah, artinya itu suatu gelaran atau panggilan yang sangat tinggi. Jadi di sini Nabi SAW dipanggil dengan kata abdi, hambanya. Allah menjalankan hambanya. Perkataan abd ni ada tiga makna ya, tuan. Yang paling utamanya, satu, hamba lah, hamba. Perkataan yang makna yang kedua ialah anak panah. Anak panah yang lebar dan pendek. Dia ada anak panah yang panjang ya, panjang dan nipis ya, kurus. Tetapi yang mana lebih kuat? Yang mana lebih kukuh? Ya, tentulah yang pendek dan yang lebar. Jadi ya, kalau orang kena panah dengan panah yang apa ni, pendek dan lebar ni, susahlah nak survive ya. Jadi perkataan abdu itu membawa makna juga kukuh ya, sesuatu yang kukuh ya. Dan satu lagi makna perkataan abd ni ialah satu tumbuhan yang mengeluarkan satu bau yang wangi ya, aroma dia wangi ya. Jadi bila ada bau yang wangi ini menunjukkan kepada sifat lemah lembut. Jadi apabila Rasulullah SAW disifatkan sebagai abd ya, dia menunjukkan kepada satu perhambaan ya, perhambaan ataupun ibadah ataupun penyerahan diri kepada Allah ya, yang sangat tinggi ya. Pada waktu yang sama, penyerahan itu ataupun iman itu ataupun kedudukan dia itu adalah kukuh ya. Tetapi bukan kukuh itu keras, tetapi kukuh yang lemah lembut ya. Jadi semua itu terdapat dalam perkataan abd ini tadi ya. Jadi itu nampak ya. Jadi Allah memperjalankan manusia ini ya, daripada pada malam itu
untuk menunjukkan beberapa tanda kebesaran dia, ya. Okey. Apa yang berlaku, ya? Saya bagi secara ringkas, ya, apa yang berlaku pada malam itu. Ya. Rasulullah pada malam itu, ya, isteri dia dah meninggal, kan. Jadi dia kalau bisa nak makan ke ataupun dia pergi tumpang dekat rumah ada sepupu dia, ya, pergi makan situ. Kemudian ya, selepas mayang waktu isyak itu, dia pergi turun ke kawasan Baitullah dan dia berehat di kawasan Hijr Ismail, ya. Siapa yang pernah pergi Mekah tahulah, apa dia di mana Hijr Ismail itu, iaitu, ya, kalau kita datang daripada bahagian sudut Hajar Aswad itu, kita lalu pada Maqam Ibrahim, kemudian kita sampai pada Hijr Ismail, ya, bentuk U-shape. Dia di belakang itu, di atas itu ada pancur emas tu. Ya, so dia selalu berehat situ, ya. Jadi dia terlelap di situ sekejap, dan kemudian dia rasa seolah-olah, ya, ada orang pergi tepuk kaki dia, ya, dan terjaga. Ya. Rupanya Jibril. Ya. Dan cerita ni banyak, dalam hadis-hadis tu ada tak kurang daripada 10-12 hadis yang menceritakan tentang peristiwa ini. Masing-masing ada bahagian-bahagiannya, ya. Jadi saya cuba nak masukkan secara kronologi, ya. Jadi ada setengah riwayat kata pada masa itu Jibril dengan 2 orang malaikat lagi, ya, mereka membelah perut Nabi, ya, kemudian mengeluarkan benda yang, ya, dan membersihkan dengan air Zam-Zam, ya. Tapi ada cerita itu berlaku pada masa baginda masa kecil, ya. Tapi ada juga cerita itu datang pada masa sini tadi, ya. Dan setelah suci itu tadi, ya, dibawa seekor binatang, ya, dipanggil burak. Burak ni binatang dia seperti keldai, ya, ataupun baral, ya. Besar sikit daripada keldai, tapi kecil daripada baral, ya. Warna putih, ya. Dan Jibril membawa, ya, Rasulullah naik menunggang burak, menjalankan perjalanan ke Masjid Aqsa tadi, ya. Dalam perjalanan ini, ya, apa yang penting, ya, saya tak nak cerita satu-satulah, ya, dia akan mengambil masa, ya. Apa yang pentingnya ialah, ya, pada dalam perjalanan ini Rasulullah ataupun Jibril menyuruh Rasulullah atau berhenti pada beberapa tempat, di mana di tempat itu dia suruh Rasulullah sembahyang buat solat sunat. Ya. Di mana tempat yang pertama dia buat solat sunat itu, ya, di satu tempat namanya Saibah. Saibah ini ialah tempat yang berhampiran dengan Madinah, dengan pada masa itu dipanggil Yathrib, ya. Jadi Saibah itu ternyata tempat turun, ya, sebelum masuk kepada Madinah. Dan apabila Rasulullah tanya tempat apa yang saya sembahyang tadi, ya, itu dikatakan Jibril beritahu dia itulah Saibah, ya, tempat yang akan menjadi tujuan hijrah kamu nanti. Jadi pada malam itu sudah dibayangkan, ya, bahawa Rasulullah akan
berhijrah daripada Makkah dan akan pergi kepada tempat yang berhampiran dengan ataupun masuk tempat Saibah ni. Kemudian terus perjalanan lagi selepas sembahyang tadi, sampai pada satu tempat suruh berhenti sembahyang. Dan lepas sembahyang tu Nabi tanya lagi Jibril, tempat apa tadi yang saya sembahyang itu? Di situlah Madian. Madian ini di dekat dengan pohon Musa. Kita baca cerita Nabi Musa, selepas dia bekerja 10 tahun dengan orang tua yang memberi perlindungan dia tu, dia nak balik, berjalan balik dengan keluarga dia, dia nampak api dari jauh. Kemudian dia pergi dan di situ terjadilah peristiwa yang dia dilantik sebagai Nabi. Peristiwa itu dalam Quran, situlah dekat pohon itu, di Madian itu. Kemudian jalan lagi, berhenti pula dari satu tempat, sembahyang lagi. Selepas itu ditanya, di mana sembahyang ni? Di Tur Sina, di gunung Tur, iaitu tempat Nabi Musa juga selepas keluar daripada Mesir, selepas lari ataupun diselamatkan daripada Firaun. Mereka Nabi Musa berkhalwat di Tur, di gunung Tur, Tur Sina, dan disitulah dia menerima apa yang dikenali sebagai the Ten Commandments. Berjalan lagi, berhenti lagi di satu tempat lagi, namanya Baitul Laham, iaitulah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di Baitul Laham. Kemudian selepas itu ada beberapa peristiwa lagi, banyak peristiwa yang dia nampak. Saya skip semua itu. Kita mungkin akan cari waktu lain untuk ceritakan satu persatu peristiwa itu. Tetapi akhirnya dia sampai ke Baitul Maqdis, sempat sembahyang 2 rakaat, dia dengan Jibril. Tetapi kemudian selepas itu dia terasa ramai orang datang di belakang. Dan bila ditanya Jibril kata, ini adalah semua nabi-nabi yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada sekarang di belakang kamu. Nabi kita Muhammad SAW ialah nabi yang terakhir. Dan sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi yang terakhir, sebagai rasul yang terakhir, ada berapa orang nabi? Riwayat kata 124,000 orang nabi, dan daripadanya 313 orang rasul. Jadi semua mereka dikatakan berkumpul pada masa itu. Ini tentulah dalam alam ruh, macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu secara fizikal mereka berada di situ, dan Nabi pada masa itu menjadi imam solat, mengimamkan semua Nabi dan Rasul ini sebagai menunjukkan atau Allah nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah imam, penghulu kepada segala rasul, dengan membawakan semua nabi-nabi ini dari alam yang mereka berada, mengumpulkannya pada satu tempat. Jadi yang sangat menarik ialah kalau siapa yang pernah membaca
kitab Bible, Old Testament, ada satu tulisan seorang Nabi namanya Daniel. Dalam kitab yang dikatakan ditulis oleh Nabi Daniel ini, ada menyebut satu peristiwa di mana semua nabi-nabi yang kata berkumpul bersembahyang di depan seorang yang dipanggil the Son of Man. Ini dia dalam Bible ini, iaitu seorang yang akan datang pada satu masa di akhir zaman, yang datang untuk membawa ataupun menjadikan ataupun memasyhurkan kerajaan Allah di muka bumi. Betul. Dan juga menjadi petanda akan dekatnya hari kiamat. Baik, selepas itu tadi, Nabi SAW dibawa naik. Mi'raj maknanya perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis tadi horizontal, sekarang vertical, naik. Jadi dia melalui beberapa lapis langit, di langit yang pertama dia bertemu dengan bapa kita, Nabi Adam, bertemu dengan bapa manusia. Jadi dia tunjukkan kepada Nabi, mulai daripada Nabi Adam itu, kepada roh, kepada seluruh umat manusia ini dipertontonkan, dan Nabi melihat sebagai perkara situ pula. Kalau tidak ada masa, kita boleh bincang, ataupun dikesangan lagi tak apa yang detail yang berlaku di sini. Sangat-sangat menarik. Di langit yang kedua, dia bertemu pula dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni adalah sepupu, saudara. Mereka sezaman. Di langit ketiga, dia naik, selepas itu dia naik langit ketiga, berjumpa dengan langit ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni menurut Rasulullah, dia mempunyai separuh daripada ketampanan ataupun kehandsoman manusia itu, ada separuh pada Nabi Yusuf. Itulah sangat-sangat tampan, sangat-sangat handsome. Kemudian di langit keempat, dia bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris lah Nabi yang kedua selepas Nabi Adam. Naik pula ke langit yang kelima, di situ bertemu dengan saudara Nabi Musa, iaitu Nabi Harun. Naik pada langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Kemudian naik ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian selepas itu terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan disitulah dia sampai kepada sempadan di mana malaikat
ikat pun kena tunggu kat luar. Jadi Nabi kita SAW dengan Allah Ta'ala sahaja. Dan bagaimana ini berlaku kan, bukanlah apa seperti yang kita bayangkan ya. Jangan kalau kita kata Allah depan kita membayangkan, ini tak ya. Di luar daripada segala apa yang kita boleh bayangkan lah. Ya. Tapi pada hakikatnya Nabi pada ketika itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala berfirman kepada dia, ya. Nah, di sini yang ditulis, yang dicerita ditulis ya. Nah, jadi saya tak nak tambah apa-apa. Nabi SAW melihat Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Bagaimana melihat itu? Kita tak boleh kata melihat sekarang ni macam dengan mata kita ya. Jangan fikir itulah. Ya. Tapi dia melihat. Ya. Seketika beliau sujud. Sungkur bersujud. Pada saat itulah beliau diajak bercakap-cakap oleh Tuhannya. Apa firman Tuhan? Ya. Wahai Muhammad. Ya. Dia jawab, baik Tuhan. Ya. Mohonlah. Mintalah apa-apa. Ya. Apa yang kau nak, minta. Ya. Jadi apa yang dikatakan Nabi kata, sesungguhnya engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dan telah engkau beri ia kekuasaan yang cukup besar. Engkau telah bercakap-cakap dengan Musa secara langsung. Ya. Dalam Quran disebut, wa kallama Allah Musa taklima. Allah berkata-kata, bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Muhammad ya, yang selalu datang ialah siapa? Jibril, bercakap dengan Jibril. Tapi Nabi Musa dikatakan bercakap-cakap terus dengan Allah Ta'ala. Ya. Engkau telah memberi kekuasaan yang cukup besar kepada Daud, dan engkau juga memberinya kekuatan sehingga sanggup melunakkan besi. Ya. Besi boleh jadi lembut ya, di tangan Nabi Daud. Ya. Engkau telah memberi kekuasaan yang cukup besar kepada Sulaiman sehingga jin, manusia dan setan tunduk kepadanya. Bahkan angin pun tunduk kepadanya. Engkau telah memberikan suatu kekuasaan yang tidak diberikan kepada siapa pun sepeninggalannya. Engkau telah mengajarkan Taurat dan Injil kepada Isa. Engkau jadikan ia boleh menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan izin Engkau. Engkau lindungi Isa dan ibunya dari setan yang terkutuk, sehingga setan tidak memiliki cara untuk menggoda mereka berdua. Jadi Allah Ta'ala berfirman ya, aku telah menjadikan kamu sebagai kekasih, ya, sebagai habib, sebagai kekasih. Ya. Artinya di atas segala-gala apa yang Allah telah berikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu itu tadi ya, Nabi SAW dijadikan kekasih ya. Dan dijadikan kekasih, dan dia diutuskan bukan saja kepada orang-orang kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi kepada seluruh umat manusia. Itu satu keistimewaan ya. Dan aku akan melapangkan dadamu, menghilangkan noda dosa dari hatimu, mengangkat tinggi darjatmu ya. Jadi semua itu adalah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan antara yang paling besar yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ialah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang tidak diberi kepada mana-mana Nabi lain. Kemudian dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Amanah Rasul ya. Itu tidak diberikan ya. Jadi ini nilai surah Al-Fatihah dengan Amanah Rasul itu sangat-sangat besar sebenarnya. Kemudian Allah pada malam itu ataupun pada ketika itu juga mensyariatkan kepada Nabi kita
bahawa engkau dan umat engkau mesti melakukan solat berapa? 50 waktu sehari. 50 waktu sehari. Jadi Nabi mendapat perintah ini, ya. Dia pun, ya, oleh kerana itu, kalau kalian melaksanakan kewajipan tersebut, aku telah mengampuni siapa saja di antara umatmu yang tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Jadi Nabi dapat perintah sembahyang 50 waktu ni tadi, dia pun turun, ya. Balik, ya. Turun balik ke langit lapis ke-7, ya. Turun sampai langit lapis ke-6, jumpa lain dengan Nabi Musa pula. Nabi Musa tanya, apa yang Allah telah perintahkan kepada kamu, Muhammad? Allah telah perintahkan kami supaya sembahyang 50 waktu. 50 waktu. Tak mungkin kamu boleh sanggup melakukan, ya. Kami, ya, umat aku besar-besar, kan? Tak sanggup. Dia naik balik, minta kurang, minta diskaun, ya. Jadi dia pun naik. Allah kata, baik, kurang 5, 45. Turun balik, jumpa Nabi Musa lagi. Apa? 45? Tak boleh. Naik balik, minta kurang lagi. Begitulah, ya. Nabi berulang alik sampai akhirnya tinggal 5 saja. Bila sampai 5, Nabi Musa kata, 5 pun susah. Naik lagi. Nabi kata, tak adalah, cukup lah. Aku malu nak naik lagi. Jadi itulah kita sekarang ini sembahyang 5 waktu, ya. Tetapi Allah kata, Allah berfirman, sembahyang 5 waktu itu serupa dengan 50 juga pahala dia, kalau kita laksanakan, ya. Jadi saya terangkan di situ tadi sikit sebanyak, dan memfokuskan, ya, kepada sembahyang ni. Sembahyang inilah yang utama, ya, dalam agama kita. Dan satu perkara lagi yang saya nak sebut, ya, yang penting juga, ya, yang sangat-sangat penting, ialah bila kita sebut Mi'raj, ya, Mi'raj itu artinya apa? Naik, ya, seperti kata tadi, naik ke langit, bertemu dengan Allah, ya. Ini dikatakan berlaku peristiwa itu, ya. Tetapi sebenarnya, ya, menurut pendapat ulama, kita semua ini boleh Mi'raj 5 kali sehari. Boleh Mi'raj, ya. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Bila kita solat, kita berhadapan dengan Allah, ya. Kita seolah-olah seperti, ya, dalam keadaan di mana Nabi tadi berada di hadapan Allah, ya. Dan apa yang kita katakan dalam solat kita, di akhir solat kita, ya, masa kita duduk sebelum salam itu, apa yang kita akan ucapkan, ya? At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, ya. Apa dia at-tahiyat tu? At-tahiyat itu ialah, ya, kata-kata aluan, kata-kata, ya, puji-pujian, ucap selamat, ya, apabila kita bertemu dengan seseorang, ya. Di sini lagi tinggi darjat orang itu, lagi hebat dia punya kata-kata sambutan itu, ya. Macam kita tak kata hai saja, tak. Di sini at-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, ya. Segala ucapan selamat, keberkahan, selamat dan kebajikan Allah bagi Allah. Itu yang kita katakan, ya. Dan itulah ucapan Nabi SAW apabila bertemu mula dengan Allah SWT, ya. Jadi sembahyang bagi kita sebenarnya adalah juga suatu mi'raj, satu
satu perbuatan naik ke langit dan bertemu dengan Allah. Kemudian kita katakan Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kita kata salam kepada engkau wahai nabi, ya. Kita tak kata kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Tak. Kita seolah-olah bercakap dengan dia. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Seolah-olah dia berada di depan kita. Ya. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Lafaz ini. Ya. Jadi artinya pada masa kita mengucap Assalamualaikum ayuhan Nabi itu, seolah-olah kita berdepan dengan Nabi juga dan mengucapkan salam kepada dia, ya. Dan ada diceritakan, diriwayatkan seorang alim tu, ya, dia punya sembahyang itu, ya, terlalu tinggi nilainya sehingga apabila dia menyebut Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ada orang sebelah dia boleh dengar Nabi menjawab soal salam itu, ya. Kerana kita mesti tahu bahawa Nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Nabi tidak mati. Hanya kehidupan mereka itu, ya, kehidupan Nabi-Nabi itu kita tak tahu, ya. Sedangkan orang-orang yang mati syahid itu pun dikatakan hidup, ya. Dalam Quran ada sendiri cerita orang yang mati syahid itu, mereka tidak mati tetapi mereka hidup, tetapi kita tak tahu macam mana cara hidup dia, ya. Nabi-Nabi lebihlah daripada itu. Nabi-Nabi hidup dalam kubur dia, ya. Jadi Nabi kita SAW tu kiranya masih hidup, tetapi kehidupannya, ya, kita tak tahu hakikat dia, ya. Tetapi apabila kita mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, artinya di situ, ya, salam kita itu akan disampaikan kepada Nabi. Kemudian dia akan menjawab salam itu, ya. Mungkin kebanyakan kita, ya, tak dengar jawapan tu, ya. Tetapi Allah Maha mengetahui, mungkin ada juga hamba-hamba Allah, ya, yang istimewa yang boleh mendengar jawapan daripada Nabi. Itulah, ya. Artinya dia mencapai satu kualiti solat yang sangat-sangat tinggi. Malangnya masa tidak mengizinkan kita untuk lebih. Kita akan cari insya-Allah, kalau ada lagi kesempatan, dengan isu Isra dan Mi'raj ini, kerana ialah satu-satunya penting dan kerana ia berkaitan sangat rapat dengan ibadat solat itu sendiri, sembahyang itu sendiri, ya. Dan itulah, ya, yang perkara utama yang akan dipertimbangkan, ya. Di hari kiamat itu, kalau sembahyangnya tidak sempurna, yang lain-lain itu tak dikira. Kita bagi sedekah ke, kita buat baik apa semua, tapi tak ada solat, habis, ya, tak ada. Jadi itulah, ya, kesempatan Isra dan Mi'raj ini kita ambil untuk mengingatkan kepada diri kita, mengingatkan kepada saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan sekalian akan betapa pentingnya, ya, solat itu, dan kita kena ajak, ya, anak-anak kita supaya sama-sama, walaupun belum cukup balik lagi, ya, tapi sudah dilatih, dididik dan diberi contoh yang baik, tentang solat, ya, untuk menjaga solat, ya, pada waktunya, ya, tidak mengabaikan solat, ya, sentiasa mengingatkan anak-anak kita, supaya tidak meninggalkan solat dalam mana-mana keadaan, ya. Dan sebanyak mungkin untuk solat berjemaah, ya, dalam keluarga juga, ya. Kemudian kita boleh datang, ya, selalu-selalu ke masjid dan ke surau dan sebagainya, tetapi penting juga bagi kita bersembahyang, bersolat di rumah, berjemaah dengan keluarga, kan?
supaya amalan sembahyang itu menjadi sebahagian yang sangat-sangat penting yang membina keluarga itu ya. Jadi sekian pada malam saya. Mohon maaf kalau ada apa-apa yang silap dan terkurang ya daripada. InsyaAllah kita sama-samalah kita berdoa supaya kita semua dapat melakukan sebanyak mungkin solat berjemaah ya. Kita dibebaskan ya. Allah Ta'ala bebaskan kita daripada balak dan COVID ini ya, secepat mungkin supaya kita boleh balik seperti biasa ya. Tak perlu lagi solat berjarak-jarak ya. Balik kepada saf-saf yang seperti yang disyariatkan ya, supaya kita dapat sembahyang rapat-rapat dan sembahyang seperti yang sebaik-baiknya ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.